Sebahagian pendahuluan, saya yakin bahawa kita semua berimpikan perkahwinan yang indah dan berkekalan hingga ke syurga. Perkahwinan ini juga disyariatkan di dalam Islam agar setiap pasangan beroleh kasih sayang serta rahmatnya, seperti firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21. Seterusnya, dalam kehidupan rumah tangga, pastinya kita tidak boleh lari daripada sebarang ujian dunia, tidak kiralah dari aspek apa sekalipun, sama ada masalah kewangan dan sebagainya. Dan kerana ujian tersebutlah terdapat pasangan yang tidak mengekalkan rumah tangga mereka dan berakhir dengan perceraian yang juga semakin menjadi-jadi sekarang ini. Buktinya, pada tahun 2021 terdapat 45,420 kes perceraian didaftarkan negara kita, dan negara yang mencatat jumlah perceraian tertinggi adalah Selangor dan Johor. Kemudian perceraian terbagi kepada beberapa jenis: talak, fasah, khuluk, li'an serta zihar dan lafaz merupakan jenis perceraian yang selalu terjadi di negara kita. Di dalam pembentangan ini, saya akan menjelaskan 4 faktor serta 4 kesan perceraian yang terpapar di layar ini dengan lebih mendalam. Perceraian boleh berlaku apabila pasangan suami isteri itu menghadapi permasalahan di mana konflik tersebut tidak dapat diselesaikan serta memilih untuk memutuskan ikatan suci itu. Konflik sering dilihat sebagai pergaduhan, kemarahan atau kebencian. Konflik dalam perkahwinan berlaku apabila timbul perselisihan dan tidak mempunyai pendapat yang sama bersama pasangan. Terdapat beberapa faktor perceraian di Malaysia yang akan dirungkaikan dan dibincangkan satu persatu di dalam pembentangan kumpulan kami ini. Faktor perceraian pertama yang akan dihuraikan adalah masalah kewangan. Kesulitan kewangan melahirkan rasa tidak puas hati terhadap status kewangan, menyebabkan konflik perkahwinan dan perceraian. Apabila wujudnya suami yang kurang berkemampuan, melahirkan ketua keluarga yang tidak dapat memberi nafkah yang sempurna kepada isteri. Umum mengetahui bahawa ramai rakyat Malaysia diberhentikan kerja atau diturunkan gaji sejak 2020 dan implikasinya hingga saat ini. Oleh itu, para suami tidak mempunyai duit yang mencukupi untuk membeli keperluan asas harian seperti makanan, membayar sewa rumah, maka berlakulah pergaduhan di dalam rumah tangga. Sesungguhnya dah diperjelaskan di dalam Al-Quran tanggungjawab besar suami, firman Allah. Maksudnya, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya, tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Ayat Al-Quran di atas telah membuktikan bahawa suami bertanggungjawab mencari nafkah untuk keluarga. Jika kedua keluarga tidak dapat berperanan baik dalam tugasnya, maka akan berlakunya ketidaksefahaman sesama pasangan. Dalam pada masa yang sama, perceraian berlaku bukan hanya melibatkan pasangan tetapi disebabkan oleh anak-anak juga. Isu perceraian disebabkan masalah kewangan adalah apabila anak-anak perlu menjalani hidup yang susah. Apabila tiada duit yang mencukupi untuk membeli susu anak, lampin dan bahan pembelajaran bagi si anak. Oleh itu, anak-anak tidak dapat menjalani kehidupan yang sempurna, menjadikan pasangan itu mengalami tekanan sehingga berlakunya perbalahan sesama pasangan. Terdapat juga isteri yang mengambil keputusan untuk menolong suaminya mencari rezeki. Namun, timbulnya isu suami yang merasa isterinya tidak menjalankan kewajipan dengan sempurna dalam mendidik anak kerana terlalu giat dalam urusan kerja juga faktor penyumbang kepada perceraian. Pasangan yang tidak mempunyai pemahaman asas tentang prinsip agama seperti komitmen, kesetiaan, rasa hormat antara satu sama lain dan pemaaf, mungkin juga kurang memahami asas pendidikan agama. Kekurangan pemahaman ini boleh mengakibatkan salah komunikasi, permusuhan dan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Samping itu, pertikaian yang tidak dapat diselesaikan ini boleh menawarkan nasihat tentang cara mengendalikan pertikaian perkahwinan jika ia adalah hasil daripada didikan agama yang mantap. Pasangan boleh lebih memahami peranan dan kewajipan mereka dalam perkahwinan dengan bantuan pendidikan agama yang mencukupi. Tanpa pemahaman ini, perselisihan pendapat mengenai pasangan memaju pada impak berlakunya perceraian. Keperluan kesetiaan, dedikasi dan akhlak dalam perkahwinan sering ditekankan oleh kekurangan asas moral dalam pendidikan agama. Kekurangan pengajaran agama boleh meningkatkan kecenderungan pasangan kepada godaan, perzinaan atau tingkah laku tidak bermoral lain yang semuanya boleh melemahkan perkahwinan dan akan membawa kepada perceraian. Isteri juga harus memahami sekiranya berlaku kecemasan dari ibu si suami, maka suami boleh membuat pilihan yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam hal mentaati ibu pula diberikan penekanan yang sangat jelas oleh Rasulullah SAW dalam menunjukkan betapa kedudukan ibu itu sangat tinggi dalam agama. Ini dapat dilihat melalui sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, pada siapakah aku berbakti?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Seterusnya, faktor ketiga yang menyebabkan perceraian itu adalah masalah komunikasi di antara pasangan. Antara contoh permasalahan komunikasi yang berlaku adalah di dalam sebuah kajian yang diterbitkan oleh Journal of Marriage and Family mendapati bahawa sikap suami yang sering tidak mahu menyelesaikan masalah menjadi punca perceraian terbanyak di seluruh dunia.
Disebabkan itulah pasangan yang biasa dibiarkan dengan masalah ini tidak dapat diselesaikan akan merasa bahagia, akan merasa tidak bahagia dan tertekan. Kesannya masalah itu akan melarat dan mereka akan lebih suka memendam berbanding menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dengan ini dapatlah kita simpulkan bahawa komunikasi yang baik menjadi teras utama sesebuah perkahwinan agar perkahwinan itu bertahan dengan baik dan harmoni. Apa cara sekalipun, tauladan komunikasi yang baik itu adalah akan diterapkan dengan elemen usul Nabi SAW, komunikasi dengan para sahabat di samping membina kualiti dan dalam berkomunikasi. Hasilnya dengan meneladani intipati usul baginda dapat membentuk suasana komunikasi keluarga yang baik dan harmoni. Baiklah, jadi sekarang kita beralih kepada faktor yang terakhir, iaitu kehadiran orang ketiga dan poligami. Orang ketiga adalah siapa sahaja yang mengganggu orang lain dengan apa-apa cara seperti memujuk, menghasut dan memaksa serta menjadi pengaruh pada pasangan tersebut untuk mengabaikan tanggungjawab di dalam rumah tangga. Dan orang ketiga ini boleh muncul dari siapa pun, termasuklah ahli keluarga sendiri, keluarga mertua serta kekasih luar pasangan suami isteri. Baiklah, kita pergi kepada keluarga mertua dahulu sebagai orang ketiga. Sebagai anak atau ibu bapa, saya yakin kita sedar bahawa setiap keputusan ibu bapa akan mempengaruhi hidup anak-anak. Dan sebab itulah setiap pasangan yang sebelum berkahwin ataupun sudah berkahwin ingin mengambil hati ibu bapa mertua mereka supaya dapat merestui hubungan dan tidak mendatangkan apa-apa yang boleh meretakkan hubungan tersebut oleh kerana perasaan benci, cemburu dan sebagainya. Hal ini kerana terdapat banyak isu yang menyebabkan keluarga mertua gemar untuk mengongkong, menyindir, memburukkan serta menyalahkan menantu, dan hal ini sedikit sebanyak pasti akan mengganggu emosi serta mental menantu tersebut dan menjadikan hubungan anak dan menantu retak. Antara eviden yang berkait dengan masalah keluarga mertua menjadi orang ketiga adalah: pertama, isteri memohon cerai kerana suami hanya mahu tinggal di rumah ibu bapa sendiri, dan kedua, terdapat juga mertua yang berfikir bahawa menantunya tidak dapat mengurus anak lelakinya seperti dirinya. Sekarang kita akan beralih kepada kekasih luar pasangan suami isteri yang menjadi orang ketiga dalam hubungan perkahwinan. Perkara ini biasanya sering dikaitkan dengan perbuatan curang dan ia boleh membawa kepada perceraian apabila suami tersebut tekad untuk memohon perceraian oleh kerana mempunyai hasrat untuk berkahwin lain dan isteri mereka tidak bersetuju. Kes ini amat banyak terjadi. Walau bagaimanapun, perbuatan ini juga boleh berlaku daripada pihak isteri itu sendiri. Sebagai eviden, terdapat isteri yang menuntut untuk bercerai kerana ingin berkahwin dengan lelaki lain yang lebih berkedudukan daripada suaminya sendiri. Seterusnya, perbuatan curang boleh berlaku sama ada daripada media sosial ataupun tempat kerja. Pertama, media sosial seperti Facebook, Snapchat, Skype dan lain-lain selalu menjadi platform untuk pasangan melakukan perbuatan curang. Buktinya, perkara ini berlaku apabila suami atau isteri bergaul melebihi batasan dengan pengguna di media sosial ataupun tidak menjaga sensitiviti dengan memaknai gambar yang tidak elok. Kemudian, kita beralih kepada tempat kerja. Tempat kerja ini juga boleh membawa kepada perbuatan curang apabila suami atau isteri bergaul melebihi batasan dengan rakan sekerja yang berlainan jantina. Sebagai eviden, melalui kajian oleh kaunselor berdaftar, terdapat pasangan yang mempunyai masalah rumah tangga apabila si isteri mencintai rakan sepejabatnya serta sentiasa meluangkan masa bersama-sama di dalam maupun luar pejabat. Sekarang kita masuk pula kepada isu poligami yang juga membawa kepada kes perceraian di negara kita. Maksud poligami adalah amalan beristeri lebih daripada satu orang pada masa yang sama, dan Allah SWT telah membataskan suami tersebut untuk mempunyai 4 isteri sahaja. Namun jika suami rasa dirinya tidak dapat berlaku adil, maka dia hanya boleh berkahwin 1 isteri sahaja. Dan adil di sini bermaksud dapat penuhi keperluan isteri sama ada lahiriah atau batiniah. Amalan berpoligami ini juga sebenarnya diamalkan oleh Rasulullah SAW, namun praktiknya banyak perbezaan dengan amalan berpoligami di negara kita. Hal ini kerana mereka yang berpoligami sekarang ini kebiasaannya tidak berlaku adil kepada para isteri. Sebagai eviden, terdapat kes di negara kita di mana isteri pertama telah diabaikan oleh suami dan tiada kabar berita daripada suami tersebut. Ia berlaku kerana suaminya hanya memberi perhatian dan fokus pada isteri muda atau barunya sahaja. Dan disebabkan isu ini jugalah kebanyakan isteri yang dimadukan memohon cerai kerana tidak mampu untuk bertahan dengan sikap lelakinya yang menderita emosi serta mental. Akibat daripada perceraian, ia memberi kesan mendalam terhadap ekonomi dan psikologi individu yang bercerai. Antaranya pengurangan pendapatan isi rumah yang disebabkan oleh pembahagian pendapatan isi rumah. Peningkatan kos harga hidup memudaratkan lagi keadaan kepada individu yang bercerai dan boleh menyebabkan berlakunya masalah mental dalam kalangan pasangan bercerai, terutamanya wanita. Ditambah pula kos peguam yang semakin meningkat saban hari demi menyelesaikan masalah nafkah dan hak penjagaan anak-anak. Berdasarkan kajian dalam artikel The Financial Impact of Divorce, kos peraturan perceraian boleh mencecah $15,000 dan boleh meningkat sehingga $100,000. Wanita juga lebih cenderung mengalami masalah penurunan taraf hidup berbanding lelaki sebanyak 45% dan anak mereka memerlukan khidmat rawatan konseling dalam mengendalikan emosi. Selain itu, kadar kemiskinan juga meningkat akibat daripada penurunan pendapatan isi rumah dan peningkatan kos sara hidup. Pasangan bercerai lebih cenderung kerja lebih masa demi menyari hidup dan dikatakan wanita yang mempunyai anak lebih cenderung mengalami masalah ini berbanding lelaki akibat tidak bekerja selepas berkahwin. Dalam artikel Economic Consequences of Divorce, pasangan yang mempunyai anak, terutamanya sang ibu, lebih terkesan dengan masalah kemiskinan berbanding pasangan yang tiada anak disebabkan mereka mencari wang tambahan demi menyari pembelanjaan anak mereka.
Perceraian juga menyebabkan masalah mental kepada ibu bapa dan menjadikan ia salah satu faktor yang menjurus kepada kematian. Kadar masalah mental yang pernah dilakukan pada 2021 ialah kepada pasangan bercerai sebanyak 13.6%. Kanak-kanak dalam lingkungan usia 11 ke 12 tahun lebih cenderung bunuh diri. Wanita juga mengalami masalah yang sama, yang mana mereka perlu keluar bekerja dan menghadapi pelbagai masalah seperti diskriminasi wanita. Diskriminasi wanita ini boleh jadi dalam pelbagai bentuk seperti gangguan seksual, upah dan cuti pekerjaan dan sebagainya yang boleh memberi trauma kepada mereka. Berdasarkan faktor perceraian yang telah dikemukakan di atas, tidak terlepas juga faktor persekitaran yang tidak disangka dapat menjadi salah satu faktor yang boleh menyumbang kepada peratus kes perceraian ini di paras yang membimbangkan. Kesannya yang pertama ialah kesan terhadap keluarga itu sendiri. Perceraian boleh memberi kesan yang amat besar kepada keluarga yang terlibat. Ianya bukan sahaja memberi kesan yang besar, tetapi boleh menjadi puncanya berlaku konflik dan ketegangan di antara pasangan, anak dan keluarga yang lain. Namun sejak kebelakangan ini, kita dapat lihat bahawa kes perceraian ini banyak memberi kesan yang negatif terhadap anak-anak, dan ini boleh menyebabkan anak-anak akan kurang pegangan agama dan juga mengalami kesan emosi, psikologi dan masalah sosial yang negatif. Kesan yang seterusnya ialah kesan terhadap masyarakat. Bagi kesan ini amatlah kompleks dan banyak bergantung pada banyak faktor seperti budaya, nilai-nilai sosial, agama dan undang-undang di setiap negara. Sebagai contoh, di dalam masyarakat yang mempunyai nilai tradisional yang kuat, hal-hal seperti perceraian ini menimbulkan stigma dalam kalangan mereka dan ini boleh merosakkan reputasi seseorang itu apabila telah bercerai, lebih-lebih lagi terhadap kaum wanita. Namun hal ini lebih besar pada sisi yang lain pula, di mana perceraian mungkin dapat diterima oleh segelintir masyarakat yang berfikiran terbuka, dan bagi mereka menganggap bahawa kes seperti perceraian ini adalah perkara yang normal bagi individu yang merasakan bahawa perkahwinan mereka tidak lagi berfungsi atau menemui jalan buntu. Oleh yang demikian, perceraian adalah satu peristiwa yang kompleks dan memberi banyak kesan terhadap persekitaran seperti individu, masyarakat dan persekitarannya. Bagi mengurangkan kesan negatif perceraian adalah amat penting untuk memastikan bahawa keluarga yang terlibat diberikan sokongan moral, dan mungkin pihak-pihak yang berwajib boleh membangunkan dan mempromosikan kesedaran tentang kepentingan membangun dalam perkahwinan dan hubungan. Selain itu, apabila berlakunya perceraian kerana tiada persefahaman, maka kesannya teramatlah besar terhadap kepercayaan kepada orang lain dan keluarga itu sendiri. Di sini kita dapat melihat bahawa suami dan isteri yang bercerai kerana tiada persefahaman ini tidak akan memahami antara satu sama lain. Kesan yang akan berlaku adalah suami isteri ini akan terbawa sikap enggan memahami pasangan atau orang di sekelilingnya seperti keluarga dan rakan-rakan. Di samping itu, berkomunikasi tanpa kejujuran atau dikenali juga sebagai menipu juga akan memberi kesan kepada tiada persefahaman. Kejujuran itu teramatlah penting bagi pasangan suami isteri, tetapi sekiranya sikap kejujuran itu tidak dipupuk semasa awal perkahwinan, maka banyak isu-isu dan masalah yang akan berlaku. Jika pasangan suami isteri tidak berkomunikasi tanpa kejujuran, isu kepercayaan akan berlaku. Apabila suami ataupun isteri ada masalah kepercayaan ini, komunikasi tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna kerana setiap patah perkataan yang dibicarakan oleh pasangan suami isteri tidak akan diambil dengan serius. Perasaan dendam juga akan berlaku terhadap pasangan tersebut. Sehubungan dengan itu, isu rumah tangga akan meningkatkan kerana tiada komunikasi yang jelas dilakukan oleh pasangan suami isteri. Sekiranya suami isteri tidak mampu komunikasi, banyak kesusahan yang akan dilalui oleh mereka seperti masalah kewangan tertanggung. Seterusnya, terdapat kesan yang sangat besar sekiranya berlaku perceraian disebabkan oleh kehadiran orang ketiga dan poligami, serta ia akan memberi kesan terhadap hadonah atau disebut sebagai hak penjagaan anak. Oleh itu, perceraian tersebut juga akan mendatangkan masalah yang lebih rumit sekiranya anak-anak mereka masih kecil dan tidak tahu menguruskan diri sendiri. Maka akan berlaku masalah perebutan dalam hak penjagaan anak-anak selepas kes perceraian itu berlaku. Kerana kebiasaannya, hak penjagaan anak akan diberi kepada sebelah pihak sahaja. Perceraian itu akan menyebabkan anak kurang mendapat kasih sayang daripada keluarga yang lengkap dan sempurna. Merujuk kepada mazhab Syafi'i, apabila perceraian dan bekas isteri tersebut tidak berkahwin lain, maka pihak isteri akan mendapat hak penjagaan anak tersebut. Hak penjagaan bagi anak perempuan akan diberikan kepada ibunya sehingga ibunya berkahwin lain, tetapi hak penjagaan bagi anak lelaki pula adalah anak lelaki akan dijaga oleh ibunya sehingga berusia 7 tahun. Syarat bagi membolehkan ibunya terus menjaga anaknya adalah sekiranya ibunya tidak berkahwin lain serta ibu dan bapa kepada anak tersebut boleh berfikir waras dan berkelakuan baik. Selain itu, terdapat juga pendapat daripada para ulama, iaitu ibu kepada anak tersebut yang lebih berhak terhadap penjagaan anak. Seterusnya, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan bahawa ibu merupakan pihak yang paling berhak dalam mengasuh anak setelah berlakunya perceraian. Ini adalah kerana ibu mempunyai cara pengasuhan yang lembut dan penuh kasih sayang yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Berdasarkan kepada Seksyen 81 atau Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 ada juga menjelaskan bahawa semasa dalam tempoh perkahwinan atau selepas berlakunya perceraian, orang yang paling berhak ke atas anak yang masih kecil adalah ibu. Seterusnya, Seksyen 83 atau Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 menekankan bahawa seorang ibu akan digugurkan hak atas penjagaan anaknya sekiranya ibu tersebut murtad. Tambahan pula, Seksyen 11 atau Penjagaan Kanak-kanak 1961 pula menerangkan bahawa hak penjagaan anak-anak akan menjadi keutamaan dari segi kebajikan anak-anak. Akhir sekali, Seksyen 89
2A Akta 164 menekankan berkaitan ajaran agama. Oleh itu, ini jelas menunjukkan bahawa jika berlaku murtad antara ibu atau bapa, maka ia akan memberi kesan kepada anak-anak. Pertumbuhan anak-anak akan terkesan kerana mereka kurang mendapat didikan agama yang secukupnya daripada kedua ibu bapa mereka. Setiap permasalahan yang berlaku sudah pasti ada solusinya. Dengan itu, terdapat 4 solusi yang telah kami pahalusi berdasarkan faktor-faktor perceraian yang berlaku di Malaysia. So, pertama sekali kita alihkan fokus kita pada masalah kewangan. Trend peningkatan kes cerai disebabkan kewangan semakin meningkat lebih-lebih lagi selepas berlakunya pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020. Jadi kewangan menjadi nadi utama dalam sebuah institusi, termasuklah institusi kekeluargaan. Jadi antara solusi bagi masalah kewangan adalah suami dan isteri haruslah menentukan matlamat kewangan yang ingin dicapai. Yang disebabkan asas bagi kewangan yang stabil perlu dimulai dengan penetapan terhadap matlamat kewangan. Antara contoh matlamat tersebut adalah penetapan terhadap yuran pengajian anak-anak, wang untuk kecemasan dan wang untuk melunaskan segala hutang seperti rumah dan kereta. Hal ini juga akan mengelakkan pembaziran dengan mengawal segala pembelanjaan agar tidak berlebihan. Jadi terdapat tips yang dapat diaplikasikan dalam sebuah keluarga adalah dengan merancang pembelian supaya anda tidak perlu terlalu kerat ke kedai. Yang kedua, sediakan senarai semak dan pastikan anda beli apa yang dipatut dicatatkan dalam senarai sahaja. Ketiga, buat perbandingan harga apabila membeli barang. Yang keempat, beli barang yang mengikut keperluan bukan kehendak. Dan akhir sekali, simpan resip pembelian supaya dapat diteliti ke mana wang dibelanjakan. Seterusnya, solusi bagi faktor kedua adalah tentang persekitaran. Pembentukan kepribadian seseorang dapat dipengaruhi daripada pelbagai aspek, terutamanya sekali dari sudut persekitaran. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang maksud, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syams ayat 8 hingga 10. Ayat ini menjelaskan bahawa kepribadian manusia banyak dipengaruhi oleh pelbagai elemen, sama ada ia menuju kepada perkara yang baik ataupun yang buruk. Selain itu, berkaitan antara sebuah hubungan suami isteri dengan pengaruh persekitaran sangatlah rapat. Ianya kerana pengaruh persekitaran merangkumi dari sudut keturunan, gaya hidup dan sebagainya. Apabila sebuah hubungan itu tidak memiliki titik persamaan, ia akan menjadi sebuah hubungan yang rumit sejak dari permulaan. Kenyataan ini bermaksud kita mestilah mencari pasangan hidup yang mempunyai persamaan, iaitu sekufu, terutamanya dari sudut kewangan dan pemikiran. Kita dapat memahami apabila mereka bersetuju untuk berkahwin walau mempunyai banyak perbezaan yang ketara. Mereka seharusnya sudah bersedia menerima segala kekurangan pasangan mereka dan juga saling melengkapi antara satu sama lain. Solusi kepada isu komunikasi di antara pasangan suami isteri pihak pertama adalah sentiasa berkomunikasi antara satu sama lain. Komunikasi secara lisan, mesej, percakapan dan sepertinya perlulah dilaksanakan supaya pasangan suami isteri sentiasa jelas dan saling memahami antara satu sama lain. Pasangan tersebut juga dapat merapatkan hubungan mereka lagi kerana dengan cara berkomunikasi ini juga boleh menunjuk perasaan kasih sayang dan mereka akan saling mempercayai antara satu sama lain yang boleh membangunkan dan menguatkan hubungan mereka. Seterusnya, pasangan suami isteri perlulah menurunkan ego masing-masing. Ego itu adalah suatu sifat mazmumah yang mesti dijauhkan supaya tidak wujud dalam diri seseorang. Ego ini bermaksud kebanggaan tentang diri sendiri dan boleh mengakibatkan seseorang itu lupa kepada Allah SWT. Ego ini boleh menceraikan hubungan suami isteri itu sebab pasangan suami isteri perlulah saling maaf, memahami dan menyelesaikan segala perselingkahan ataupun kesalahfahaman dengan pantas. Akhirnya, bagi solusi komunikasi ini adalah terdapat 3 sikap yang suami dan isteri perlu memupuk untuk menjaga hubungan mereka, iaitu setia, jujur dan hormat menghormati. Setia adalah amanah pasangan suami isteri untuk berpegang teguh dalam perkahwinan mereka. Solusi bagi faktor keempat dan terakhir adalah tentang isu kedatangan orang ketiga serta poligami. Di Malaysia terdapat ramai keluarga mertua yang mahu memecah belahkan pasangan suami isteri kerana sebab-sebab tertentu. Dengan ini, pasangan suami isteri perlulah memberitahu keluarga mertua mereka bahawa hasrat ingin merosakkan hubungan suami isteri ini adalah salah. Pasangan suami isteri juga boleh beritahu keluarga mertua mereka bahawa ada hak untuk mensapirkan keluarga mereka di bawah Seksyen 37 dan Seksyen 38 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan 1997. Keluarga mertua perlulah mengelak daripada membuat kecoh pasangan suami isteri tersebut bagi mengelak hukuman yang lebih berat. Seterusnya, bagi menyelesaikan isu kekasih luar pasangan suami isteri pula adalah dengan mengingati perjanjian yang telah dilaksanakan semasa pernikahan. Perkara ini perlulah diingat oleh semua pasangan yang telah berkahwin kerana terdapat arahan yang kita sering tidak patuhi. Kebiasaan apabila suami ataupun isteri sering bekerja atau sibuk dengan urusan mereka sehingga mereka lupa memberi masa dan kasih sayang secukupnya kepada pasangan mereka. Maka suami dan isteri boleh melakukan aktiviti bersama yang boleh mengeratkan hubungan mereka seperti bercuti. Beribadah bersama juga dapat mengelak daripada jadinya kedatangan orang ketiga. Akhirnya, solusi bagi faktor terakhir ini dan selalu dibincangkan di media sosial adalah poligami. Seperti kita semua tahu, poligami ini dibenarkan tetapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Bagi mengelak kedatangan orang ketiga yang berasaskan poligami ini adalah pertama dengan perbincangan. Suami isteri perlulah mengadakan perbincangan antara satu sama lain apabila suami ingin berpoligami. Akhir sekali, pasangan suami isteri ini boleh berjalankan kaunseling ataupun jumpa dengan ustaz untuk memberi maklumat yang lebih lanjut.
Dengan menjalani kaunseling ini juga boleh menukarkan fikiran suami untuk mengelak daripada poligami. Secara keseluruhannya, perceraian dapat memberi kesan dan impak yang sangat besar terhadap masyarakat di Malaysia. Terdapat beberapa faktor perceraian yang telah kami kaji dan dapat diringkaskan, iaitu pertama, faktor masalah kewangan. Yang kedua, faktor kurang didikan agama. Yang ketiga, faktor komunikasi yang lemah. Dan akhir sekali, faktor kedatangan orang ketiga serta poligami. Kesemua faktor-faktor ini dapat membawa kepada kesan yang sama, iaitu kepercayaan yang terjejas dalam hubungan, tekanan dan menyumbang kepada keputusan bercerai. Sekian daripada kami. Terima kasih.